Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan membentangkan tugasan kedua berkenaan permuafakatan dalam kalangan negara Islam. Pertama, kita lihat kepada definisi muafakat. Muafakat menurut Kamus Dewan membawa maksud pertama seia sekata, iaitu setuju atau tidak setuju secara sepakat. Yang kedua ialah sesuatu yang disetujui, iaitu persetujuan. Yang ketiga ialah perbicaraan, iaitu rundingan. Yang keempat, bermuafakat atau berunding untuk mencapai sesuatu persetujuan. Sebagai contoh, bermesyuarat. Okay, baiklah, kita akan masuk mengenai permuafakatan dalam pada zaman Rasulullah, Khulafa' Ar-Rasyidin, zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah. Okay, permuafakatan pada zaman Rasulullah, Rasulullah menyatukan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah untuk perpaduan Islam. Rasulullah menyatukan kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ni disatukan melalui perjanjian Aqabah 1 dan 2. Jadi umat Islam sudah pun dibentuk di Madinah. Masyarakat Islam dibentuk di Madinah menerusi dakwah sebelum memeluk Islam. Kaum Aus dengan Khazraj ni gaduh lah. Jadi Rasulullah yang menyatukan mereka dengan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Lepas tu, jadi bila disatukan, kaum Aus dan Khazraj dinamakan dengan Ansar, golongan Ansar. Jadi apabila orang Mekah hijrah ke Madinah, Rasulullah mempersadakan pula golongan Muhajirin dan Ansar. Ansar yang ada kat Madinah, Muhajirin tu dari Mekah yang berhijrah ke Madinah. Rasulullah mempersadakan golongan Ansar dan Muhajirin. Jadi Nabi Muhammad SAW berjaya melahirkan kesatuan ummah yang mantap dan membentuk masyarakat Islam yang harmonis dalam sebuah negara Islam. Rasulullah bukannya satu umat Islam je dekat Madinah tu, tapi dengan orang bukan Islam pun sekali juga. Maksudnya menyatukan umat Islam dengan orang bukan Islam yang tinggal di Madinah. Lepas tu kemudian usaha seterusnya Rasulullah mengubah perlembagaan Madinah. Okay, perlembagaan Madinah ni dibentuk tujuan dia adalah untuk perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah. Perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah. Jadi Piagam Madinah ni mengiktirafkan Rasulullah sebagai ketua negara. Lepas tu dia akan piagam ni menjamin hak dan kebebasan orang Yahudi untuk meneruskan amalan agama mereka. Lepas tu menjaminkan keselamatan orang bukan Islam. Lepas tu seterusnya Piagam Madinah juga menekankan tanggungjawab bersama masyarakat Madinah untuk mempertahankan kota Madinah. Kira bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Lepas tu seterusnya wujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Wujudkan perpaduan daripada perlembagaan ini. Lepas tu negara Islam Madinah dibentuk berdasarkan konsep tolong-menolong, kerjasama dan kasih sayang dalam penduduk Madinah. Yang inilah usaha Rasulullah. Seterusnya pelaksanaan konsep syura. Okay, konsep syura ni untuk menyelesaikan masalah yang diamalkan oleh Rasulullah. Jadi dia ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia konsep syura ni dia dapat wujudkan persefahaman dan permufakatan serta mengelakkan perbalahan pendapat dalam kalangan masyarakat Islam. Dalam pemerintahan Islam, sistem syura digalakkan bagi membincang dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Syura ni kira tempat untuk menyelesaikan masalah. Kira sama-sama bincang. Konsep syura ni lah. Okay.
Jadi sistem ni dijamin keadilan dan mengelakkan kezaliman. Pembincangan dan rundingan diadakan dalam menentukan suatu keputusan dan tindakan. Keputusan tu dibuat melalui persetujuan bersama hasil perbincangan. Kira semua berbincang dalam ni. Seterusnya mengenai seterusnya menjalankan dakwah dan diplomatik. Rasulullah juga menjalankan dakwah dan diplomatik itu dengan membina masjid Quba, Masjid Nabawi. Jadi bila bina masjid apa tu, kat situlah umat Islam nak bersatu, nak jumpa satu sama lain. Kita masuk seterusnya mengenai pemufakatan zaman Khulafaur Rasyidin. Okay. Dan zaman Khulafaur Rasyidin dia pelaksanaannya sistem khalifah. Jadi orang apa-apa pun kena ikut pemerintah tu. Benda ni akan jadi bersatu macam semua orang akan mengikut khalifah. Jadi jadi masalah macam sesuatu perkara tu kita bincang sama-sama, lepas tu macam khalifah akan tentukan. So kita tak ada lah khalifah tu mesti seorang. Maksudnya dia tak akan berebut banyak perbincangan. Maksudnya ada lebih lain pendapat, dia akan apa-apa pun akan jadi pendapat tu kena sepakat sekali. Jadi pelaksanaan sistem khalifah ni khalifah 4 orang khalifah, Sayyidina Abu Bakar melalui syura, kira perbincangan daripada ramai lah. Jadi semua setuju Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab melalui cadangan satu nama sahaja. Cadangan tu satu nama je, memang Sayyidina Umar lah. Lepas tu Sayyidina Uthman bin Affan pemilihan beberapa calon. Ada lagi calon yang lain selain pada Sayyidina Uthman, tapi kali ambil Sayyidina Uthman. Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib, pencalonan sekelompok masyarakat. Jadi pencalonan Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada sekelompok masyarakat. Seterusnya pada zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah, zaman dua ni meneruskan pelaksanaan sistem khalifah. Zaman Umayyah dia ada dua ya Allah. Dia ada 2 tahun lah, 2 tahun yang berjarak. Pemerintahan tu pada 661 hingga 750 bawah Muawiyah bin Abi Sufyan di Damsyik. Lepas tu pada zaman Umayyah juga pada peringkat yang kedua, 756 tahun hingga 1031 oleh Abdurrahman Ad-Daqil. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abdurrahman Ad-Daqil dia pun jadi khalifah lah. Yang Abdurrahman Ad-Daqil ni dekat Andalus, Spanyol. Sistem, jadi mereka meneruskan sistem khalifah tapi berasaskan keturunan, sistem warisan, sistem monarki warisan. Jadi mereka ni mewariskan perkara, mewariskan sesuatu, jadi pemerintah tu melalui perwarisan. Khalifah tu macam bila kita ada khalifah, kita akan ikut khalifah tu. Tapi bila jadi perwarisan, jadi akan ada timbul isu macam ada golongan yang tak menyokong pewarisan bila pemerintah yang diwariskan. Lepas tu tambah-tambah pula apabila yang waris, yang jadi pemerintah tu tak ikut ajaran agama Islam. Yang tu yang menyebabkan lagi timbul isu. Lepas tu jadi zaman Abbasiyah pun menggunakan sistem yang sama, sistem
Okey, pada zaman Abbasiyah pada 750 hingga 756 yang khalifah tu diperintah oleh Ali bin Abdullah. Abbasiyah ni daripada perkataan dia macam daripada perkataan ni Abbas, bapa saudara Nabi, ambil daripada Abbasiyah tu. Okey, tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aifa binti Fazil daripada PPISMP Pendidikan Islam 3 akan meneruskan pembentangan kepada kelebihan pemuafakatan dalam kalangan umat Islam. Kelebihan pertama ialah dapat membentuk perpaduan dalam kalangan umat Islam, di mana umat Islam akan saling berpesan tentang amar makruf dan nahi mungkar, di mana amar makruf ini bermaksud menyuruh kepada kebaikan, nahi mungkar bermaksud mencegah kepada kejahatan. Berdasarkan ayat Al-Quran yang dipetik daripada surah Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Tafsiran ayat ini membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kewajipan keberadaan segolongan kaum muslimin yang menyeru kepada Islam, mengajak kepada ketaatan dan melarang kemaksiatan. Orang-orang yang mendapat darjat tinggi yang melakukan amalan ini adalah orang-orang yang akan meraih syurga. Hal ini membawa maksud umat Islam akan mentauhidkan Allah bagi menyebarkan kebenaran kepada seluruh manusia. Pemuafakatan di sini akan terbentuk, oleh itu dapat mewujudkan keharmonian dan mencegah kejahatan di mana akan mengurangkan kes jenayah dalam negara Islam, lantas akan menyuburkan budaya kebajikan dan kebaikan dalam kalangan masyarakat Islam melalui pemuafakatan antara umat Islam yang dibentuk. Seterusnya ialah dapat mengukuhkan ekonomi negara Islam di mana umat Islam bersepakat untuk memajukan negara bagi memberi manfaat kepada umat Islam sejagat. Hal ini lantas dapat mengharumkan nama negara Islam dan dapat membuatkan negara Islam berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain, ataupun akan membuatkan negara Islam lebih baik daripada negara-negara lain, iaitu berdasarkan ayat Al-Quran Inna kadzalika najzil muhsinin, yang bermaksud sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, daripada surah As-Saffat ayat 80. Tafsiran ayat ini membawa maksud balasan baik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang itu akan diberikan pula kepada orang-orang yang baik. Hal ini merupakan tanggungjawab dalam pemuafakatan yang mengajak setiap umat Islam menunaikan tanggungjawab kepada anggota masyarakat. Seterusnya ialah kelebihan pemuafakatan dalam kalangan umat Islam ialah dapat meningkatkan pertahanan negara Islam, di mana umat Islam akan bersatu padu untuk berjuang mempertahankan agama, bangsa dan negara. Umat Islam akan hidup dalam keadaan sejahtera dan bertoleransi, oleh itu akan mewujudkan semangat ukhuwah dalam kalangan umat Islam. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan darimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal ini bermaksud umat Islam akan bersatu teguh berjuang untuk mempertahankan agama Islam, lantas pergerakan musuh Islam dapat dihalang dan dicegah.
Okey, yang terakhir, kelebihan pemuafakatan dalam kalangan umat Islam dapat memajukan pendidikan umat Islam, di mana hal ini akan melahirkan umat Islam yang berilmu, maju dan berdaya saing. Berdasarkan ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baiklah, kita akan sambung perbentangan seterusnya, iaitu faktor yang menyebabkan perpecahan umat Islam. Faktor kat sini ada disenaraikan beberapa, iaitu antaranya tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksudnya kat sini umat Islam akan berpecah bila kita tak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lepas tu masyarakat tidak mencontohi akhlak Rasulullah untuk menjaga ukhuwah antara satu sama lain. Rasulullah kan tunjuk akhlak yang baik, jaga ukhuwah sesama Muslim dengan umat Islam pun. Macam kita tak jaga ukhuwah, tak contohi Rasulullah untuk menjaga ukhuwah antara satu sama lain. Lepas tu masyarakat tidak mempunyai kesedaran untuk hidup bermasyarakat. Masyarakat dia tak sedar kata hidup bermasyarakat ni penting. Jadi macam masyarakat lebih pentingkan diri sendiri, keutamaan diri, tak fikir pasal orang lain sama. Sebabnya hidup masyarakat ni penting. Macam bila ada kesusahan tu, saling bantu-bantu. Lepas tu, masyarakat bersikap materialistik dengan tidak mempedulikan masyarakat sekeliling. Maksud dia kat sini, masyarakat tu dia bersikap materialistik tu bersikap kebendaan. Dia untuk diri dia lah. Jadi dia lebih kurang juga lah macam yang atas tadi. Yang tadi tu kurang kesedaran. Yang ni bersikap materialistik. Dia lebih pentingkan dunia dia macam tu, dengan tidak mempedulikan masyarakat sekeliling. Jadi kat sini disokong lagi dengan menurut Imam Hasan Al-Banna, faktor yang buat pecah belah kalangan kaum muslimin ni serta hilangnya kesatuan mereka, iaitu lemahnya semangat beragama kaum muslimin dan terlalu bermudah-mudah dengan pegangan dan kewajipan agama serta adab-adabnya. Yang ni yang tidak pegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, dan masyarakat tidak mencontohi akhlak Rasulullah. Jadi lepas tu kira pusat agama tu kurang. Kurang lah. Jadi agama ni penting. Lepas tu kena jaga adab. Lepas tu mereka memberi tumpuan kepada segala anasir tamadun barat, sedangkan ia adalah tamadun kebendaan, materialistik. Tamadun tumpukan kepada tamadun barat. Telah mudah terpengaruh dengan anasir barat. Tamadun tu dia tamadun kebendaan, materialistik yang terlalu memberi kebebasan kepada insan dalam aspek material dan memikirkan tamadun mereka sendiri. Tamadun mereka tu ni lah tamadun Islam. Lepas tu ramai kaum muslimin terpesona dengan apa yang diwujudkan oleh tamadun barat dari segi pencapaian mereka di sudut kebendaan berbanding kerohanian dan akhlak. Bahkan dari sudut agama, dengan memisahkan dari kehidupan, manakala sebahagian kaum muslimin pula terdaya dengan propaganda komunisme. Jadi Imam Hasan
Al-Banna yang menyebut. Jadi faktor ni antara faktor-faktor ni menyebabkan berlakunya tidak baikkan dalam perpaduan Islam. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada cadangan penyelesaian bagi ketiadaan permuafakatan antara umat Islam. Okey, di sini saya senaraikan 3 cadangan untuk menyelesaikan masalah permuafakatan yang berlaku antara umat Islam. Okey, pertama ialah pemilihan pemimpin yang adil. Cadangan kedua, mengamalkan konsep sama rata dalam kalangan rakyat. Cadangan ketiga ialah menerapkan penghayatan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, pertama sekali kita tengok cadangan pertama iaitu pemilihan pemimpin yang adil. Di sini saya bahagikan kepada dua sistem untuk memilih pemimpin, iaitu sistem demokrasi dan sistem syura. Okey, pertama kita tengok sistem demokrasi. Demokrasi ni ialah pemilihan pemimpin melalui suara rakyat, iaitu melalui undian. Undian, pilihan raya dan sebagainya. Dan sistem syura pula berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, sistem demokrasi mengikut kepada tahap keimanan dan ketakwaan pemimpin yang dipilih. Maksudnya, pemimpin yang dipilih tu akan dinilai ketakwaan dan ketakwaan berdasarkan dirinya sendiri. Tapi kalau pemimpin yang kita pilih berdasarkan sistem syura, pemimpin yang dipilih tu mesti akan ada keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Sebagai contoh, kita boleh tengok Khulafa' Ar-Rasyidin yang keempat-empatnya dipilih berdasarkan sistem syura dan pembai'ahan. Jadi keempat-empat tu kita boleh lihat bagaimana ketinggian keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Dan untuk sistem demokrasi ni juga kita boleh tengok contoh di negara kita yang mengamalkan sistem demokrasi. Okey. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu al-imamu al-adilu ila akhir hadis. Okey, maksudnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda ada 7 kelompok manusia yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, iaitu salah satunya ialah pemimpin yang adil. Okey. Jadi pemilihan pemimpin yang adil ni merupakan satu inisiatif yang sangat besar kerana pemimpin adalah ketua negara yang akan memimpin negara itu sama ada ke arah yang baik ataupun sebaliknya. Okey, seterusnya ialah mengamalkan konsep sama rata dalam kalangan rakyat. Saya sertakan 2 contoh dalil, iaitu daripada surah Al-Isra ayat ke-17. Ayat ini Allah menerangkan Allah memuliakan anak cucu Adam seluruhnya dengan tidak mengira bangsa dan golongan, dan Allah juga telah melebihkan mereka daripada makhluk yang lain. Okay, kalau selain itu dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, tiada kelebihan di antara satu sama lain mengikut nilai kejadian mereka. Lebih atau kurangnya seseorang manusia tu di sisi Allah sebenarnya diasaskan kepada perbuatan mereka dan sejauh mana mereka menjaga syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi seorang pemimpin itu sepatutnya mengamalkan konsep sama rata dalam kalangan rakyat dan dalam kalangan umat Islam. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah, baginda tidak melebihkan mana-mana puak ataupun kaum yang berada di Madinah, tidak melebihkan puak Ansar dan Muhajirin, dan tidak melebihkan mana-mana puak. Maksudnya Rasulullah mengamalkan konsep sama rata dan mereka bebas untuk menganut agama yang mereka mahu anuti, tetapi ada syarat-syarat yang Rasulullah SAW tetapkan, tetapi masih mengamalkan konsep sama rata dan tidak melebihkan mana-mana puak. Okay, seterusnya ialah menerapkan penghayatan Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi saya selitkan dengan satu hadis an Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Maksudnya dari Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama mana kalian berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita semua untuk berpegang dengan ajaran yang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada pelbagai aspek. Bagaimana kita nak berkomunikasi dengan orang sebab kita nak melahirkan permuafakatan. Jadi kita perlu melihat kepada bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mengajar kita bagaimana untuk mengekalkan permuafakatan antara umat Islam. Selain itu juga, Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai ajaran dan pengajaran yang bukan hanya untuk Islam sahaja, tetapi untuk orang bukan Islam juga. Jadi, pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah ini bersifat menyeluruh, maka tidak kira umat Islam ataupun bukan Islam dapat menghayati ajaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Seterusnya, kita meneruskan kepada kesan permuafakatan dalam kalangan umat Islam. Antaranya ialah mendaulatkan negara Islam. Saya akan menerangkan bahawa Islam adalah atau merupakan agama yang sejahtera. Oleh itu, Islam dapat memberikan panduan yang jelas tentang cara-cara bagi mencapai kesejahteraan. Oleh itu, Islam hal ini membawa maksud Islam sangat mementingkan konsep permuafakatan yang dapat membuahkan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan dan saling mempercayai antara saudara seagama akidah, di mana permuafakatan yang terbentuk ini akan memberi kesan lantas melahirkan negara Islam yang berdaulat. Okey, seterusnya, kesan yang seterusnya ialah dapat melahirkan umat Islam yang patuh kepada ajaran Islam, di mana umat Islam akan mempunyai ciri-ciri seperti baik dalam beriktikad, beribadah, dari fikiran, berkelakuan baik dan dakwah dalam jihad. Dan juga di sini saya tambah kepada dari konsep beriman, melahirkan umat Islam yang beriman dan bertakwa. Dari segi baik dalam beriktikad, iktikad ni membawa maksud perasaan yakin dalam hati berkaitan hal-hal agama. Dari segi ibadah, melahirkan ibadah dapat dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Fikiran, melahirkan pemikiran yang positif ataupun baik. Berkelakuan baik, iaitu bersifat mazmumah. Beriman, iaitu percaya dengan hati, lafaz melalui lidah dan iktikad dalam hati melalui dengan keimanan terhadap Allah dan Rasul, serta bertakwa, iaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah membentuk pribadi umat Islam yang berdisiplin, di mana umat Islam akan menyatakan kepatuhan kepada syariat Islam dan menolak kekafiran dan sekularisme. Oleh itu, umat Islam yang berpengetahuan serta mempunyai pegangan akidah yang kukuh, kuat dalam melawan nafsu dan mampu berdikari akan terlahir melalui permuafakatan yang terbentuk. Kesannya, sudah tentu dapat membentuk pribadi umat Islam yang berdisiplin. Dan terakhir, iaitu dapat membentuk negara Islam yang maju, di mana kebangkitan umat Islam akan terhasil, lantas akan mengelakkan perdebatan dan pertengkaran antara umat Islam, mementingkan Islam amat mementingkan peradaban Islam, dominasi umat Islam dan pelaksanaan hukum syariat di muka bumi ini. Oleh itu, sudah jelas melalui permuafakatan
antara umat Islam dapat membentuk negara Islam yang maju seperti pada zaman Rasulullah SAW, zaman empat khulafa ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan juga dapat mencontohi negara Islam yang maju pada zaman Bani Umayyah, iaitu yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah dan juga pada zaman kerajaan Uthmaniyah.